Allah, Allah, Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, Allah. Tidak memahami kepentingan belajar fardu ain. Sebab tu saya cakap banyak kali, mari kita promosikan perkataan ni. Fardu ain. Fardu ni wajib. Ain ni pada setiap orang. Orang apa? Orang tertentu. Siapa? Islam berakal baligh. Islam berakal baligh. Kalau gila tak wajib dah belajar. Bila baligh ni kena betul-betul tumpu. Sebelum baligh dah belajar dah. Bila baligh ni ketumpukan lagi. Apa? Benda-benda asas yang wajib. Jangan tertipu dengan program-program bantuan-bantuan yang kita buat. Itu bagus. Tetapi di sebaliknya kita tidak tahu asal-asal agama. Ini yang banyak berlaku. Nak belajar agama ni tak seronok bagi dia. Tapi kalau nak pergi sana, pergi sini nak hantar bantuan, kutip-kutip duit, lepas tu nak hantar nak bungkus-bungkus, ini belakang sangat seronok. Kadang-kadang menyedihkan juga. Bila buat tu ada campur lagi perempuan tu kadang, gurau-gurau lagi. Apa nilai di sisi Allah? Lepas tu kita nak kena ni. Salam Hairudin daripada Rompin. Selamat datang. First time nampak dalam Google Meet, lalu nampak dalam Facebook. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita dapat bertemu dan dikumpulkan dalam satu tempat yang Rasulullah terus sebut taman syurga. Kita panggil apa benda pun, ceramah ke, tausiah ke, apa benda ke, fardu ain ke, apa benda ke. Cuma pengkhususan itulah dikatakan fardu ain ni supaya kita nampak apa yang utama. Yang masalah ni tak nampak apa yang utama. Nak belajar agama dah betul, tak nampak apa yang utama. Jadi jangan kena simptom ni lah. Penyakit ni bahaya ni. Sebab apa? Kita dibuai kata kita pergi surau tapi kita belajar fardu ain. Kita dibuai, kita boleh subuh jemaah. Kita kejar subuh jemaah di masjid. Itu sangat baik. Itu semestinya kita lakukan, terutama orang lelaki. Tapi sampai itu tak belajar fardu ain. Kita kejar benda sunat. Itu bagus. Solat sunat sebelum subuh. Yang Rasulullah kata pahala dia, dunia dan seisinya. Kejar, buat solat sunat sebelum subuh. Itu baik. Tapi sunat tetap sunat. Tapi yang wajib ini kadang-kadang dibuaikan, ditinggalkan, dilekakan, dilalaikan. Bimbang sembahyang pun salah. Bimbang sembahyang pun salah. Apa nilai sunat kalau sembahyang salah? Bimbang sembahyang betul, tauhid pula salah. Apa nilai sembahyang kalau tauhid salah? Tak sah. Orang sekarang ni semua amal tak diterima. Itulah kita cakap, tanpa khilaf. Tanpa khilaf. Semua amal tak diterima. Jadi nak betulkan iman ni, tu belajar tauhid. Okey. Pagi ni kita belajar kitab ni, Misbahul Munir. Saya dah cakap dalam grup. Siapa tak ada kitab, kita dah senaraikan kitab-kitab yang kita guna. Hari apa. Tak banyak kitab lah, dalam 4-5-6 kitab ni gitu je lah. Dalam sebulan tu 4-5-6 kitab, kita ulang-ulang kitab tu je. Boleh kontak dengan WhatsApp Badli. Ni ada ni, gambar baju hijau dengan rumah dia ni. WhatsApp dia. WhatsApp dia. Bad, buka video sekejap Bad. Ramai tanya, ada yang tanya saya Badli mana satu. Oh ya ke? Ni lah Badli. Dia potong jari je Ustaz. Orang perempuan pejam mata bagi orang lelaki tengok. Tu Badli. Tu. Itu dia belum buka kopiah tu. Kalau buka kopiah potong jari. Nanti kontak dia. Bagi apa buat. Badli ni bagi orang Pahang. Ni orang Pahang ni, Hairudin. Ni orang Rompin. Saya orang Rompin.
Hairudin. Ha. Nak beli Ah, kitab dah. lagi. Saya nak tanya kitab kat awak, Ah. Abad. InsyaAllah, Nanti insyaAllah boleh. contact dia. Tak ada Boleh. orang infak. Ada orang infak. Nanti berurusan Dalam kitab tu berurusan. InsyaAllah. Dia Sebab ni dia ikut kitab-kitab besar dia atas semua sekali. Jenuh nak membuat ni. Sebab kita beli kat online Nanti Ya. siapa tak ada kitab, pergi sementara ada orang infak duit ni, nanti Bat tolong-tolonglah kontak-kontak dia orang. Dia belajar InsyaAllah dari boleh. kitab. Okey. BPF, tengok berapa orang dah masuk dah. Angkat tangan sikit. Yang saya nampak Datuk Zarul, Syawal saya nampak tadi. Syawal dia, Laliha dia. Wah, surau-surau saya belajar ni. Ni mutada ni. Dengan surau-surau belajar. Okey, Majidah, Rosman. Okey lah. Ni mereka ni banyak bekerja di rumah. Tak apa. Siapa adalah kita jalan je. Tak ada masalah Alhamdulillah. Okey. Semoga penaja kita pada pagi ni Allah Ta'ala rahmati mereka lah. Rahmati surau, rahmati jabatan yang menaja. Semoga Allah rahmat. Kenapa? Bila dia buat ni bukan saja orang bahagian pengurusan filisitif Kementerian Kerja Raya, bukan mereka je belajar. Yang ramai saya tengok orang daripada luar lah. Macam kita buka surau lah. Kita panggil orang karya belajar. Datanglah 20 orang. Tapi yang datang orang luar 200 orang. Jadi AJK yang menganjur, anak karya yang memberi tempat, mereka juga dapat pahala. Organizer tu. Tanpa mengurangkan pahala orang lain yang datang. Itu Rasulullah sebut tu. Lepas tu, organize ni bagus. Organize ni benda yang baik. Rasulullah ni dalam kitab kata bagaimana pernah dulu ada satu kaum ni dalam hadis tu kata memakai baju belang hijau putih dan baju mereka hampir-hampir koyak disebabkan susahnya mereka ni orang miskin lah, datang satu rombongan orang miskin satu kabilah. Dia kata dengan Rasulullah, kami pakaian pun tak ada, bagi kami dah hampir koyak, susah, hidup susah. Rasulullah naik atas mimbar dan membaca beberapa ayat yang mementingkan tentang sedekah. Selamat datang Raja Almi. Selamat datang Yang Mulia Raja Almi. Selamat datang Malam baru WhatsApp saya. Alhamdulillah. Ada kelapangan pagi ni untuk dengar sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat berkenalan. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Raja Almi ni dia daripada Suruhan Jaya Penerbangan. Tak salah saya. Ya. Saya dah tengok dalam internet. Terima kasih lah sudi ikut kelas kami. Okey. Bila Rasulullah kata naik mimbar membaca ayat sedekah, bila Rasulullah turun, sahabat cuma pandang Rasulullah tanpa bertindak apa-apa. Maka Rasulullah muka dia agak muram. Hadis kata lah, sahabat yang merawi hadis cerita, Rasulullah agak muram sebab tak ada orang take action. Sedangkan ini satu kumpulan orang susah datang. Tiba-tiba ada sahabat dia kata, aku nak pulang Rasulullah, nak ambil barang. Dia bawa tamar satu bakul lah. Tak, faham. Ada seorang lagi datang bawa pakaian. Dia kumpul pakaian jiran dia kumpul, dia minta pakaian, dia bagi. Ada orang bagi infak macam-macam lah. Rasulullah tersenyum. Dan Rasulullah kata satu perkataan. Sesiapa yang memulakan kebaikan dan diikuti oleh orang lain, dia mendapat pahala kebaikan dan dia juga mendapat pahala orang yang mengikuti kebaikan itu. Rasulullah sebut pada siapa tu? Pada orang yang pertama yang bagi tadi. Lepas tu orang tengok dia bagi, orang lain ikut. Siapa tu? Itu seolah-olah seperti organizer. Organizer. Cari pahala ni. Organize. Keluarga kita punya kelas, panggillah siapa pengajar pun tak apalah. Organize. Sebelah sekali pun tak apalah. Organize. Kita ada kelompok, kita organize. Kita ada kelompok, kita organize. Kita ada jabatan, kita organize. Kita ada pejabat, kita organize. Yang lagi kita ketua dalam pejabat tu, kita organize. Sekarang pahala memang tak nampak. Nanti nak mati dia nampak. Hatta kita mati, kelas tu masih berjalan, pahala tu masuk kat kita. Kenapa? Organizer. Jangan organize benda tak baik. Nanti cerita dia panjang. Okey. Tengok kitab. Man masuk ke Man? Nampak Man tadi. Ada, Ustaz. Itu berhenti kat mana Ya. Man? Ini dah habis ke? Yang slide yang dia tunjuk ni? Tak kejadian lagi. Kita yang dekat syahadah pada 13 istilah syarat tu Ustaz. Pada nombor 9. Oh, tak habis Tiada lagi yang menggerakkan. Belum lagi. Okey, Alhamdulillah. Tiada yang menggerakkan nombor Alhamdulillah. 9.
Saya yang suka kelas ni, ramai yang bantu saya. Artinya yang seronok kelas ni. Kadang-kadang pergi surau masjid kan, tanya, berhenti kat mana? Terus selalu jawab. Mana nak jawab? Yang bawa kitab 2 orang je. Yang bawa kitab tak datang. Ada satu surau ni, bawa kitab seorang je. Dan dia duduk di belah kiri, dekat tiang lah. Ada tiang tu, ada di situ. Saya bila mengajar, saya tengok dia tak ada je, saya kata sudah. Apa masalah dia? Masalah dia tak tahu siapa sambung. Lepas tu sejak tu saya sendiri kena prepare. Saya tengok video saya, diorang dah rakam video. Saya tengok kat mana sambung, saya sambung. Tapi jalan kelas ni baguslah. Ramai yang boleh bantu saya. Moga-moga Allah rahmati mereka lah. Okey. Ini kita nak belajar istilah syarak. Istilah syarak. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu makna pada segi bahasa, lughah. Tapi yang sebelum ni kita dah urai macam-macam dalam ni. Tengok sini slide ni. Kita dah urai macam-macam ni. Sampai sini pada makna la ilaha illallah ni. Ini pada istilah syarak. Apa makna istilah syarak? Istilah ni maksud dia menghuraikan makna pada bahasa. Kita ulang sekali Istilah syarak menghuraikan makna pada bahasa. Istilah makna menghuraikan makna pada bahasa mengikut apa yang dikenaki oleh undang-undang agama. Undang-undang agama ni apa? Patut apa tadi saya sebut? Undang agama ni apa? Syarak. Itu syarak. Itu kalau orang kata pegawai syarak, pegawai yang menguruskan undang-undang agama. Itu nama pegawai syarak. Kita yang kita faham cuma tiada Tuhan melainkan Allah. Itu kita faham dari segi terjemah bahasa Arab ke bahasa Melayu. Tapi apa yang dikenaki pada makna istilah syarak ni yang kita tak dapat selalunya. Tanpa kita sedar, benda asas dalam agama pun kita tak faham. Tanpa sedar. Kita rasa kita faham. Tahu la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Apa maksud ni? Tiada Tuhan. Maksud macam mana? Tak erti. Jadi dalam kitab-kitab sifat 20, dalam kitab-kitab tauhid, ulama-ulama telah menghuraikan nombor 9 ni, tiada yang menggerakkan la ilah ni, maknanya tiada yang menggerakkan. Tengok 9 belah kiri, hanya Allah yang menggerakkan setiap sesuatu. Dia lawan dia nombor 10 tu sama juga. Tiada yang mendiamkan. Nombor 10 belah kiri. Hanya Allah yang mendiamkan setiap sesuatu. Every each things. Setiap sesuatu. Maksud dia tu apa? Jin ke? Malaikat ke? Tak terlepas. Syaitan ke? Pokok goyang ke? Angin tiup ke? Ulat berjalan ke? Semut berlari ke? Ikan paus berenang ke? Ikan keli dalam sungai ke? Angin bertiup ke? Pohon melambai ke? Ombak membelai ke? Memukul pantai ke? Badai yang mengamuk ke? Apa saja? Sebutlah apa saja. Sebut. Apa saja yang kita sebut. Allah mendiamkan sesuatu. Apa sesuatu tu? Apa-apa sajalah. Tangan ke? Diam. Kaki ke? Pokok ke? Angin tak gerak ke? Awan tak gerak ke? Apa saja? Allah menggerakkan sesuatu. Apa dia? Bumi berputar ke? Planet beredar di dalam ke? Kapal terbang yang berjalan ke? Kapal terbang yang landing dan diam ke? Apa dia? Sebab makhluk ni, dia mesti menerima gerak atau diam. Okey, ada perlahan. Makhluk mesti menerima gerak atau diam. Itu contoh kepada hukum apa? Adat. Yalah, hukum adat. Tapi bahagian apa? Bahagian apa? Wajib. A.
B. Mustahil. C. Harus. Sila pilih satu daripada 3. A, B, C. D tak tahu. Wajib bagi hukum adat. Mustahil. Harus. Harus. Harus pada akal. Makhluk itu menerima gerak atau diam. Macam makhluk ni apa-apa benda selain daripada Allah nama makhluk. Ni pen ni dekat atas tangan saya ni diam. Dia gerak, dia jatuh. Saya bawa dia macam ni, dia gerak. Dia diam. Saya diam. Ni gerak, diam. Sama ada saya gerak atau diam. Kalau saya kata makhluk tidak menerima gerak atau diam, itu hukum apa? Mustahil. Mustahil akal. Impossible. Impossible. Makhluk tak menerima gerak atau diam. Impossible. Makhluk kalau tak diam dia gerak. Kalau tak diam dia gerak. Kalau tak gerak dia diam. Walaupun ada juga pendapat dalam kitab Tauhid, pendapat yang tak masyhur, kata makhluk ni sebenarnya tak diam, sebenarnya gerak. Walaupun dia diam macam ni, tapi dia digerakkan. Bumi gerak dan dia pun ikut bergerak. Itu ada pendapat yang kita kata yang tak masyhur lah. Itu dikatakan tatkil. Maknanya pendapat tu ada diceritakan, cuma dia tak tahu sumbernya pada siapa, itu dikatakan tatkil. Tatkil. Jadi siapa yang menggerakkan? Allah. Dalam kitab Tauhid, ulama kata apa tahu? Kaki seekor semut. Kaki seekor semut tidak boleh bergerak walaupun ditolak oleh seluruh makhluk tanpa izin Allah. Kaki semut tahu, kaki semut ni kecil benar lah. Tidak boleh bergerak tanpa izin Allah. Dia nak cerita apa tu? Betapa Allah ni bersifat ketuhanan, menggerakkan atau mendiamkan sesuatu. Ingat tak cerita Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi? Silap. 3 orang dalam gua. Masuk gua, sekali batu besar jatuh, tertutup pintu gua. Jadi ketiga-tiga ni berdoa dengan bertawasul dengan kebaikan yang mereka buat. Macam-macam lah. Adalah beberapa cerita tu. Seorang bertawasul. Tawasul tu tak apa. Dia bersandarkan menceritakan kebaikan yang ikhlas yang mereka buat. Ada seorang ni dia pegang batu tu, tolak tak boleh, dia doa. Dia pegang batu sambil tu dia doa. Dia kata, ya Allah, aku ada beli susu. Aku nak bagi minum mak aku. Bila aku balik rumah, mak aku tidur. Jadi anak aku minta susu ni, tak nak minum. Aku kata dengan anak aku, nanti dululah bagi mak aku minum dulu. Bagi nenek minum dulu. Nenek dah minum, barulah anak-anak aku bagi minum. Tapi waktu tu mak aku tidur. Tapi aku berhajat memang nak bagi mak aku. Jadi bila mak aku bangun, aku bagi minum, barulah baki tu aku bagi minum pada anak aku. Maknanya dia utamakan mak dulu daripada keluarga dia. Orang lelaki lah. Maka dia berkata, ya Allah, jika apa yang aku buat ini ikhlas, maka engkau gerakkanlah pintu gua tu. Pintu gua tu bergerak sendiri. Jadi siapa yang gerakkan semua itu? Bergerak buka sikit. Lepas lagi. Allah. Dan ada 2 orang lagi, saya tak ingatlah cerita dia macam mana. 2 orang lagi dia pun ceritakan kebaikan dia. Jadi ulama mengharuskan untuk kita berdoa dengan menceritakan kebaikan yang kita rasa paling ikhlas kita buat. Bolehlah doa. Ya Allah, dulu 10 tahun lalu aku tak ada duit. Ceritalah. Tapi ada orang susah minta tolongan aku. Aku masa tu gaji lagi 5 hari. Duit aku tinggal RM30 je. Itu pun tak cukup untuk aku belanja. Tapi atas dasar kesihan aku pada orang miskin ni, aku bagi juga RM20 duit aku. Sampai duit aku tinggal RM10. Akhirnya lagi 2 hari gaji tak cukup, aku pinjam dengan orang lain. Boleh ceritalah. Ya Allah, jika apa yang aku buat ini ikhlas dan aku buat ini betul ikhlas pada engkau,
maka engkau makbulkanlah doa aku ni. Minta lah apa-apa. Ya Allah, dulu aku pernah dakwah satu orang. Aku ajak dia taubat. Dimaki hamun aku macam-macam. Tetapi aku tetap sabar mengharapkan dia ni berubah, Tuhan. Dan akhirnya dengan izin kau dia berubah. Ya Allah, jika dakwah aku itu tahan aku daripada melawan makian dia tu, ikhlas kerana kau makbulkan doa aku. Boleh juga doa situ. Kita tahulah apa kita buat. Betul tak? Apa yang kita korbankan diri kita, perasaan kita ni semata-mata dalam redha Allah. Gunakan yang tu untuk kita doa. Ulama ada ajar kita juga. Itu nama dia apa? Bertawassul dengan amalan yang ikhlas. Lepas tu kita banyak-banyak buat benda baik. Sebab kita tak pasti dan kita tak tahu amalan mana yang Allah lihat besar dan dengan itu dia beri rahmat dan dibagi kita masuk syurga. Mungkin kita mengaji ni. Mungkin sebab kita belajar ni tau. Mungkin sebab kita belajar ni. Allah letak kita taman syurga, taman syurga, taman syurga, taman syurga, taman syurga, taman syurga. Dan ada orang telah dapat setelah dia mujahadah, setelah dia lawan-lawan, ada orang telah dapat nikmat taman syurga ni. Bila dia belajar, dia rasa seronok, dia rasa best, dia tak sedar tiba-tiba dah pukul 9 lebih. Ada orang dapat itu dah. Bagaikan sekejapnya masa berlalu tu, bagaikan sekelip mata je dia rasa. Dan dia lihat dari sekelip mata sekalipun, banyak ilmu yang dia catat, banyak ilmu yang dia dapat, banyak benda yang dia boleh garap untuk jadikan panduan hidup dia. Ada orang yang tak dapat lagi. Duduk majlis ilmu sejam rasa menderita. Itu belum dapat lagi. Tapi dipaksa-paksa diri dia. Tak apa. Semoga Allah beri keindahan. Ada orang kalau tak dapat duduk mengaji, tak dapat belajar agama, dia rasa resah dalam peringkat tu. Ada yang rasa nikmat, ada yang rasa bagaikan dicuri cahaya yang indah dalam hati dia. Bila dia belajar majlis ilmu. Macam-macam rezeki Allah bagi. Macam-macam Allah bagi. Macam-macam Allah bagi. Dia bergantung pada tahap kesungguhan kita lah. Dan kita dapat merasakan pentingnya berada dalam majlis ilmu. Itu dia. Jadi kita praktikkan ni dalam hidup kita. La ilah, tiada Tuhan, maknanya tiada yang bersifat ketuhanan melainkan Allah. Bersifat ketuhanan ni maksud apa? Dia yang menggerakkan, dia yang mematikan, dia yang menghidupkan, dia yang mendiamkan, dia yang merizki. Makhluk tak boleh gerakkan. Jadi kalau kita pegang sini, benda gini, kita gerakkan ni, saya pegang gini, saya gerakkan ni, memang boleh gerak. Tapi gerak ni dengan izin Allah. Maknanya perbuatan saya ni, Allah sertakan perbuatan dia ni, dia izinkan saya tolak. Kalau Allah tak izinkan, saya tolak, dia tak gerak. Jadi apa tu? Allah punya perbuatan. Kita ikhtiar untuk gerakkan, Allah izinkan banyak perbuatan Allah bersama perbuatan kita. Sebab tu kita disuruh bila buat satu ni, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan merasakan apa yang kita buat ini adalah dengan keizinan Allah. Kita hanya nak gerakkan benda tu, tapi Allah yang gerakkan. Sebab tu kena cakap insya-Allah. Macam kita katalah, mak kita telefon, nak balik kampung lah. Ni from KP lah, sekarang KP ni balik kampung tu apa tak ada. Dengan mak pun pakai video call je lah. Dengan adik-adik pakai video call. Mak kata kau nak gerak buat apa? InsyaAllah pukul 8. Kenapa kata insyaAllah? Allah Jika izin dengan izin Allah. Dengan izin dia kita gerak. Tak dengan izin dia kita gerak. Kalau tak izin dia tak gerak. Sampai Gua Musang pukul 8 pagi. Gua Musang Kelantan lebih kurang 3 jam kot. Saya pun tak ingat lah. Setiap PKP ni dah sat jalan lah. Katakanlah 3 jam pukul 11. Mak telefon. Kau kat mana? Mak nak masak ni nasi daging. Anak dia suka nasi daging. Mak masak nasi daging ni. Dia mau kat mana? Sampai kat Gua Musang mak kata. Gua Musang lagi ni. Sampai kau apa? Sampai kau apa? InsyaAllah pukul 11.
Tak boleh cakap macam mana. Jangan risau mak. Mesti sampai pukul 11. Amboi kat Masita putih rambutan. Nampak rambutan aja hantar lah sini sikit. Mesti sampai pukul 11. Tak. Kau cakap mesti. Mak kata apa? Aku bimbang. Dulu kereta kau rosak. Dekat Gua Musang. Kereta lama. Mak jangan risau mak. Kali ni kereta baru. Mesti sampai pukul 11. Salah cakap begitu. Salah. Kenapa? Bukan kereta ni yang sampaikan. Allah yang sampaikan. Walaupun kereta baru, Allah boleh buat tak sampaikan. Allah boleh buat tak gerakkan. Kereta boleh gerak, kita pula tak dapat gerak. Mungkin sakit perut ke setengah jam ke baru gerak. Tak sampai pukul 11, pukul 12 baru sampai. Cakap insyaAllah sampai. Kenapa? Yang menggerakkan itu Allah, yang menyampaikan itu Allah, yang menyelamatkan itu Allah. Allahumma antas salam. Ya Allah, anta salam. Engkaulah keselamatan. Wa minkas salam. Dari engkaulah keselamatan. Itu yang kita baca Allah antas salam, minkas salam ni. Dialah yang memberi keselamatan. Kita usaha untuk bergerak, untuk berjalan dengan selamat. Usaha apa? Usaha tengok brek ada tak ada, brek kereta ada tak ada, kalau malam lampu nyala tidak, minyak ada ke tidak, nanti masuk Merapoh nanti tak ada tempat minyak. Tahu? Ni PKP ni minyak, benda minyak tutup berapa saya tak tahulah. Tapi banyak benda ni yang kedai tak ada, kedai tak buka. Bawa baju, PKP kedai baju tak buka. Jangan pergi Kelantan Selai Sepinggang. Nanti kena pakai daun pisang pula. Pakai baju yang sama. Nanti kena pakai baju yang sama. Pakai side A, side B. Baju tak ada. Kenapa kedai tutup? Kedai baju tutup sekarang. Jadi pada usaha kita ni, kita pastikan keselamatan. Kita usahalah. Kunci rumah, baca doa, kunci rumah. Kunci pagar, pesan dengan anak-anak, apa yang kena buat. Kucing bagi makan, gini siram pokok. Kita kena usaha gitulah. Tapi keselamatan itu daripada Allah. Tapi usaha kena buat. Lepas tu serah diri pada Allah. Yakin Allah bagi selamat, selamat. Allah tak bagi selamat, tak selamat kita. Tapi minta Allah bagi selamat. Jadi bila ada usaha, ada tauhid yang yakin apa benda pun Allah tetapkan, dan ada penyerahan, itulah nama dia apa yang kita selalu sebut. Itu adalah rukun kepada apa? Tawakal. 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 Hanya yang bersifat ketuhanan boleh menggerakkan. Hanya yang bersifat ketuhanan boleh mendiamkan. Tengok tsunami. Tengok Ustaz Mujib cerita. Ustaz Mujib. Tahu, orang kalau kita pergi Aceh, ada rumah yang bot naik atas rumah tu. Pernah pergi tak? Bot naik atas rumah. Ada tempat tu, bot naik atas rumah. Dia biar je bot sampai sekarang. Jadi Kapal Ustaz. Macam kapal jugalah, besar. Bukan kapal kecil. Dia bukan kapal, tapi dia besar lah. Yang kapal yang besar tu, satu lagi tempat tu, yang kapal besar yang bawa minyak tu, dia tolak sampai berlabuh, tak tarik balik ke laut dah. Kalau dengar mak dia cerita, saya pergi rumah tu, saya kenal dengan Ustaz Mujibur Rizal. Cuba tengok Facebook dia, Mujibur Rizal. Dia ni rasanya ada dua rumah lah. Rumah satu kat Malaysia, kat Rawang. Rumah dia satu kat Aceh. Tak ada Ustaz, tak ada dia Ustaz. Sebab mak dia beritahu, mak beritahu satu orang je. Bukan ada dua rumah Bukan, satu orang je. Rumah dia mana? Dia kat Malaysia ni? Kat Rawang. Dia kahwin dengan orang Rawang lah. Kat Aceh dia tak ada rumah lah. Ingatkan dia ada dua rumah. Buat dengan mak dia lah. Mak dia kata, rumah dia ni tenggelam. Dan dia kata, anak-anak dia terapung. Termasuk Mujibur Rizal ni lah, Ustaz Mujib ni. Terapung. Waktu nampak air datang pun, menakutkan lah. Dia kata dia keluarga ni, waktu terapung ni, dia dah nak mati lah dia kata. Apa mereka buat tau?
minta maaf ni, dalam kena terapun, minta maaf, mak, minta maaf adik, minta maaf abang, minta maaf. Kenapa? Mereka dah fikir mati dah ni. Maaf apa ni? Dalam keadaan air yang Ustaz Mujib ni dah minta maaf, tak tahu apa nak buat dah, azan. Tengah terapun ni. Mereka ni orang kampung kan, orang duduk dekat dengan laut, pandai berenang lah. Kita orang Kuala Lumpur ni, dalam kolam boleh lemas. Jangan kata dekat laut. Baling kat swimming pool 6 kaki dia juga lemas. Tak pandai berenang. Orang lain lah, orang lain pandai berenang, saya lah ni. Jadi azan. Dia kata bila dia azan tu, dia nampak air yang lepas masa dia azan tu, air datang, berpecah gini. Tak lalu kawasan yang mereka terapung tau. Dia pecah gitu lah. Macam seolah ada benda blok yang akan datang kat dia, berpecah gitu. Berkuak. Ini berkuak. Ni dia cerita dengan mak dia. Mak dia jam yang mati kat rumah mak dia tu pukul berapa lah tu? 7.40 pagi, 8 pagi gitulah. Jam tu mati bila air ni melimpah, jam tu dia gantung sampai sekarang dia simpan buat kenangan. Tanda syukur mereka sekeluarga pada Allah. Tu kalau kita pergi lawatan tsunami, kalau agensi pelancongan dekat Aceh ni dia akan bawa kalau tempat dekat rumah ni. Tapi mak dia tak bercerita lah, yang bercerita tu ada keluarga dia seorang lah. Mak dia ni orang tua lah kan, tak pandai bercerita sangat. Tapi saya masuk rumah tu, saya nampak dia, saya kata makcik ni Mak Mujib ke? Mak Mujib, saya kawan Mujib. Mungkin Ustaz Mujib pun dah cakap lah, so Ustaz Mujib dia ada di KL ke mana. Jadi sempat lah berbual dengan mak dia. Apa yang kita ambil pengajaran Allah yang menghidupkan, Allah yang matikan. Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamkan. Kita praktikkan ni di luar kehidupan kita lah. Kita pergi keluar nampak burung, nampak kucing berlari, nampak burung. Kalau kat rumah saya ni anak tupai pun ada 2 ekor. Lalu saya nampak dia kejar. Sekarang dia naik terumbung. Tu cucu kata 2 hari lepas, Atuk, malam-malam takutlah ada orang lari, bukan orang lari. Anak tupai lari. Dulu musang masuk atas ni, musang baru masuk atas ni. Yalah saya panggil orang pasang lampu dekat dalam siling ni, pasang lampu. Anak tupai tak apa, musang kalau dia masuk, bau pandan. Bilik saya, rumah saya bau pandan. Musang pandan kan? Bau pandan. Dia masuk, dia punya bising kat atas. Tapi kita jadi takut kan? Takut roboh lah. Dia bawa anak dia semua. Sekarang musang tu dah tak ada lah, tak tahu lah. Dia dah pindah mana, tak tahu. Sekarang saya pasang lampu. Pasang lampu. Bila pasang lampu malam, bila dia bunyi pasang lampu, dia lari lah. Dia orang tak suka terang kan? Jadi siapa yang menggerakkan, siapa yang mendiamkan, siapa yang mematikan, siapa yang menghidupkan, itulah yang memiliki sifat ketuhanan. Dia yang Esa, dia yang tunggal. Siapa? Allah. Yang memiliki sifat ketuhanan. Dia yang menindurkan kematian yang kecil. Rasulullah bila dikepung kan, dia baca surah Yasin kan, dan dia ambilnya pasir, dibalingkan keluar rumah dia. Maka tidurlah mereka-mereka yang mengawal rumah Rasulullah ni. Bila Rasulullah nak hijrah ni, tidurlah mereka. Siapa yang tidurkan mereka? Allah yang tidurkan mereka. Allah kata dalam surah Al-Quran, bagaimana Al-Kahfi ni, pemuda Al-Kahfi ni, ditidurkan. Berapa tahun? 300 lebih 300 tahun, Ustaz. 300 lebih tahun. 300 lebih. 309 tahun. 309 tahun tu kalender Masihi. Kalender Islam ni 300 tahun. Allah yang membolak-balikkan mereka supaya belakang mereka ni jangan jadi, kalau kita lama kan, kita lama dekat melecet lah, macam melecet. Allah yang membolak-balikkan mereka sehingga satu masa Allah jagakan mereka dengan mereka merasai pancaran matahari yang masuk dalam gua. Allah tidurkan mereka 300 tahun lebih. Dahsyat tau, 300 tahun bukan sekejap tau. Saya dulu masa pondok Ustaz Ghali ada kan, di Mek Tanah tu. Kadang kita datang lah ziarah-ziarah Ustaz ni, bincang-bincang, kadang dengar dia cerita pasal kitab, pasal ilmu, kita belajar lah cara tak formal. Tumpang belajar lah dengan dia. Satu kali tu,
12.30. Dia budak-budak ni, program dia, pukul 11 dia tidur, 10 lebih tu saya suruh mereka tidur pagi, pukul 12 lebih tu saya suruh bangun lah, tu siap dan zuhur. Jadi mereka rehat siang ni waktu tengah hari pula. Pukul 12.30 tengok tak ramai lagi yang bangun. 12.45 tu dah kena masuk surau dah. Saya ingatlah Ustaz ni jerit. Kau orang tak bangun ke? Apa kau ni siapa? Ashabu Kahfi ke? Dia kata. Saya di depan tu, dia senyum je lah. Kau ni siapa ni? Ashabu Kahfi ke? Dia kata. Ashabu Kahfi ni orang baik. Allah tidurkan mereka. Kau ni siapa? Dia kata. Okey. Ini bukan remote. Ini tadi beli nasi lemak. Pakai emas. Bukan remote TV. Allah yang menggerakkan. Allah yang mendiamkan. Praktis. Praktis. Kalau kita ajak orang pergi kebaikan, tiba-tiba dia ikut. Kita ajak staff kita pergi kebaikan, ajak pada kebaikan, dia ikut. Kita jangan kata, ini hasil dakwah aku ni, tak. Bukan hasil dakwah. Tapi kita disuruh berdakwah, suruh berdakwah. Tapi bukan berhasil, bukan hasil dakwah kita. Kita kalau cakap ini hasil daripada gerakan dakwah badan-badan, atau kita kata ini saya menggerakkan dakwah ini, itu hanya isnad majazi saja. Isnad majazi apa? Apa isnad majazi? Malam baru belajar. Memberi Apa sebab. isnad majazi? Memberi sebab. Bukan. Apa isnad majazi? Makna isnad majazi ni apa? Semalam baru cakap. Sandaran sementara. Yang hanya boleh dikatakan pada mulut tetapi tidak boleh diiktikad pada hati. Itu nama dia isnad majazi. Saya dah orang ajak makan. Dah makan? Dah makan dah kenyang. Tadi makan nasi lemak. Isnad majazi. Jangan iktikad pada hati, makan bagi kenyang. Tapi isnad majazi dibenarkan. Menceritakan sebab. Tadi aku makan dah kenyang. Itu sandaran sementara. Atau percakapan. Tapi bukan hakikat. Dia temporary. Sandaran yang sementara. Tapi temporary basis. Pada hakikat, bukan makanan lebih kenyang. Yang terbaik, aku dah makan tadi dah. InsyaAllah kenyang ni. Itu perkataan terbaik. Dia isnad majazi ni, dia meletakkan Allah memain peranan. Okey. Kita doakan. Lepas tu kita doakan ni, kita sandarkan pada perbuatan-perbuatan keagungan Allah. Macam ada doa-doa penerang hati kan. Ya Allah, Engkau lembutkanlah hati Abang Liman lagi. Joyah doa. Ya Allah, Engkau lembutkan hati Abang Liman ni. Abang Liman ni pemarah ya Allah. Abang Liman ni garang ya Allah. Abang Liman ni solat pun tak nak ya Allah. Kau gerakkan hati, kau lembutkan dia ya Allah. Sebagaimana Nabi Daud melembutkan Besi. Ya Allah, Abang Liman ni panas baran. Hati dia panas selalu ya Allah. Hati dia panas dia. Pantang aku cakap sikit, kau jangan bagi aku panas. Ada orang macam itu kan. Kau ni bagi aku panas lah. Itu kan panas. Pasal kau ni sejuk, dia panas hati. Ya Allah, kau sejukkanlah hati dia ya Allah. Seperti mana kau sejukkan api kepada Nabi Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim. Kurangkanlah durian dia ya Allah. Sejuk sikit hati dia. Kurangkan durian. Makan durian panas kan? Makan durian memang panas badan Ustaz. Alah, semalam baru makan durian. Tak, kalau banyak Ustaz, kalau sikit tak apa. Bukan semalam. Semalam puasa. Hari apa? Rasa Ustaz hari-hari durian kan? Tak adalah hari-hari. Mana suruh aku masuk hospital ke? Hari Rabu. Cucu nak makan durian. Company dengan kabat. Cucu nak makan durian. Bawa cucu makan durian. Tinggalkan di kereta. Tumpang-tumpang lah sikit.
Sebenarnya atuk juga kuat belasah. Sama juga tu. Kita doa macam itulah. Kita doa macam itu. Ya Allah, memang ada kitab-kitab yang menceritakan tentang lembut hati ni macam tu. Kau lembutkanlah hati siapa-siapa ni amal iman ni. Kerana kau izinkan Nabi Daud itu melembutkan besi yang keras. Begitulah. Lepas tu ada doa-doa dalam wirid Hizbul Baharian. Itu Baharian. Ya Allah, ampunkanlah kami kerana Engkau sebaik-baik pengampun. Ya Allah, bantulah kami kerana Engkau sebaik-baik pembantu. Ya Allah, kasihanilah kami kerana Engkau sebaik-baik yang mengasihani. Tu ada doa-doa dia. Jadi kita mohon, lepas tu kita puji. Ya Allah, kau gerakkanlah manusia ini datang jumpa aku. Katakanlah anak lari ke rumah ke kan. Ada orang yang kita nak jumpa sangat. Dia tak nak datang jumpa kita nak cari dia kat mana pun tak tahu. Engkau ketemukanlah dengan aku, engkau gerakkan dengan aku, Ya Allah. Hatta engkau berkuasa menggerakkan planet dan bumi. Puji dia. Memang Allah ini layak dipuji. Engkau berkuasa menggerakkan bumi. Bumi itu Allah gerakkan. Bumi bukan bergoli tau. Bumi bukan globe yang kita nampak beli kat kedai buku yang besar ni, kita boleh pusing. Ni US. Kita boleh pusing. Tengok ni US. Ni Atlanta, ni Georgia. Ni kat Siti punya rumah kat sini. Kat Siti ada ke kat Siti? Ada Ustaz. Ustaz, kat sini lagi solat. Kat Siti ada. Kat sini nak maghrib kat sini. Nak maghrib kan? Sudah. Dah maghrib. Dah maghrib dah maghrib dah. Kat Siti tengok luar, gelap. Kita tengok luar, terang. Tapi kita boleh bercakap seorang gelap, seorang terang. Tengok. Puasa siapa ni? Malam-malam, kuliah maghrib, kita buka tingkap, gelap. Kat Siti, buka tingkap, terang. Tak payah bergaduh. Tadi kata, Assalamualaikum, selamat pagi. Mula-mula dulu. Saya kata, selamat pagi. Saya tak tahu kat Siti daripada US. Saya kata, akak ni daripada negara luar. Sebab dia kata selamat pagi. Tu saya pelik, apa selamat pagi? Ni dah malam. Begitu. Mana tahu tiba-tiba Bat kuliah 2 hari dia kata, Assalamualaikum, selamat malam. Sudah dekat mana pula Bat ni? Bat berada. Afrika Ustaz. Afrika? Afrika berapa jam juga Afrika berapa kan? Afrika lebih kurang Mekah ke Ustaz? 8 jam kot. 8 jam 8 jam maknanya kurang berapa kot. ni? Satu. Lebih kurang lah. Assalamualaikum, selamat pagi. My name is Kuta Kituti. I came from the rivers of Bolongo. Sudah. Kuta Kinti mana pula ikut Pak Duain. Kuta Kinti? My name is Kuta Kinti. No, your name is Johnson. Pukul Sam. Your name is Johnson. Dia nak tukar nama kawan ni. Kawan ni Muslim. Dia nak tukar jadi nama kawan, nama-nama Kristian. No, I am Kunta Kinte. I came from the rivers of Bolongo. Pukul lagi. Mempertahankan nama dan agama dia. Itu cerita sebenar dia. Mereka jadi hamba kan. Dibawa ke negara-negara Inggeris ni. Amerika. My name is Kunta Kinte. I came from the rivers of Bolongo. Bangga dengan nama sendiri. My name is Salma. My name is Sharidah. Jangan sebut I'm Sherry. No, you are not Sherry, you are Sharidah. Jangan proud dengan nama orang putih. Kita bukan orang putih. Orang putih biar nama dia orang putih. Kita orang Melayu kan. Itulah. Ustaz Azhar dulu kata, dia kata, saya takkan tukar. Saya cakap Terengganu tu. Saya bangga dengan bahasa saya. Betul. Dia cakap Terengganu, tengok orang ramai ikut kuliah dia, nampak. Saya ikut kuliah dia. Saya ni orang Kuala Lumpur, saya cakap Kuala Lumpur lah. Lagak orang Kuala Lumpur. Cakap Melaka tu. Cakap Melaka. Melaka ni sebab orang diri saya orang Melaka.
Dia lahir Singapura, dia lahir Singapura. Tapi kampung dia Melaka dia. Okey, dengar tak orang Melaka? Orang Melaka ada berapa bini? Dengar. Dengar. Saya kat Melaka. Kak Ida ada. Kak Ida. Orang Kesang dengar. Orang Kesang mana? Ada orang Kesang Kat Kesang ada basikal besar. Suami saya Ustaz. Ada beca besar. Saya orang ada bini Kesang. Basikal ada beca besar ambil gambar. Boleh ambil gambar ke? Dekat Sepang Kesang. Ambil gambar atas pagar Ustaz. Ambil gambar atas pagar. Balik sakit pinggang melengkau. Jatuh. jalan nak ke Selandau. Oh, dekat mana? Selandau. Oh. Jalan menghalai ke Selandau, Kesang tua. Oh, ya ke? Itu doktor punya suami Ya Ustaz. Oh, tengok dua-dua suami isteri. Allah. Tu yang best tu. Terbaik. Ngaji sama-sama. Romantik. Alhamdulillah. Hari Jumaat, Bat. Malam ni Khamis, betul. Bukan malam Saya Jumaat. punya Bukan hari Jumaat. Hari Jumaat. Itu yang best tu, suami isteri tu. Tengok mengaji sama-sama, makan sama-sama, berbual sama-sama, pergi jalan sama-sama. Tapi kalau keluar jangan pegang tangan. Nanti orang kata tak ikut SOP. Jangan pegang tangan sekarang. Jalan sama-sama, bincang sama-sama, gurau sama-sama, pegang tangan sama-sama. Jangan serius sangat lah komisi ni. Jangan serius sangat serius sangat pun tak guna lah. Tapi janganlah lawak sangat. Dah jadi macam dalam rumah, dah jadi macam raja lawak pun tak boleh. Ada masa kita gurau. Ada masa kita bincang dengan sendiri, bincang sendiri. Ada masa kita pujuk. Ingatlah, Allah memberi rahmat kepada orang yang memandang pasangan dia dengan penuh kasih sayang. Sampai Rasulullah kata apa? Orang yang pegang tangan pasangan dia dengan penuh kasih sayang, maka berguguranlah daripada tangan dia apa? Dosa. Nanti Bat pegang tangan rumah. Ambil mangkuk tak dah? Saya pegang sekarang ni Ustaz, di sebelah saya. Amboi. Keluar pokong Ustaz. Amboi. Dia tarik pergi Tanah Merah, susah ni. Rambut. Jangan tarik abang Bat pergi Tanah Merah. Gugur lagi rambut dia nanti. Allahu Akbar. Pegang. Kasih sayang tu, Allah letakkan kasih sayang tu, gugur dosa kau kat tangan. Kekuatan kasih sayang suami isteri ni, Allah bagi hadiah gugur dosa. Walaupun ulama kata gugur dosa kecil. Tak apa. Dosa kecil pun kita banyak buat hari. Okey. 11, 12. Dia pair. Allah yang bagi manfaat, Allah yang bagi mudarat. Kenapa? Yang beri manfaat ini sifat ketuhanan, yang beri mudarat ini sifat ketuhanan. Kita kata, ubat tak beri mudarat. Ubat tak beri manfaat. Tapi bukan untuk dicabar, tetapi untuk diyakin. Cabar maka apa? Saya nak ubat lah. Kenapa? Allah yang beri manfaat, bukan ubat. Itu dia cabar. Ya Allah, kau beri aku manfaat. Aku tak aku ubat. Itu dia cabar Allah. Saya cakap banyak kali. Tauhid ni bukan untuk dicabar, tetapi untuk difahami. Diyakini. Diimani. Tauhid ini untuk diyakin, bukan untuk dicabar. Pisau tak beri mudarat, dia kata. Yang mudarat Allah. Dia ambil pisau, pum, letak tangan dia. Jangan cabar. Jangan sindir. Jangan perli. Jangan test. Pum, putus. Kata pisau tak ada mudarat. Dia kata, putus. Putus. Kenapa putus? Kenapa putus? Tadi pisau tak ada mudarat. Allah beri mudarat. Pisau bukan bersifat kanan. Kenapa putus? Allah yang putus. Pada hukum adat. Hukum adat. Sunatullah dia gitulah.
Lapar, makan. Sakit, makan ubat. Haus, minum. Kan begitu kan hukum ni kan. Sejuk, pakai selimut. Betul. Sunnah dia gitu. Allah jadikan sunnah dia gitu pada hukum adat supaya memudahkan. Ustaz turn Suara off hilang, mic. Ustaz. Mic. Ustaz turn off. Siapa yang off Tak ada off pun dia off ni lah. Okey. Pakai nak potong pakai pisau. Kata pisau tak boleh beri manfaat. Itu Allah yang izinkan pisau itu memotong. Dulu ada ustaz cerita Saya suka dengar ustaz-ustaz yang berdakwah di pengalaman. Mereka ada cerita yang sangat menarik. Ada satu ustaz cerita ni di Sabah. Perempuan remaja ni dia masuk Islam di asrama. Dia kata 4 ke 5. Dia Islam dengan dia punya ustaz. Tapi dia takut nak beritahu keluarga dia. Jadi bila dia balik, mak dia ni, keluarga dia ni bukan Islam, makan babi semua lah kan. Jadi satu hari mak dia suruh dia siang babi. Maknanya daging tu dia potong-potong lah mak dia nak masak. Jadi dia tak nak cakap dengan mak dia ni babi tak boleh makan sebab nanti mak dia tahu dia masuk Islam. Jadi dalam keadaan yang sangat sedih dia buat. Menangis-nangis dia buat. Sama macam kita lah. Kita kata, Ustaz, saya kena make up. Di kerja kena make up. Sebab saya duduk bahagian korporat. Saya duduk bahagian yang jaga orang pulang masuk. Saya jadi customer relation. CSR. Lalu customer service. CS. Jadi saya duduk di kaunter. Jadi syarikat meminta kami ni berpenampilan yang menarik dengan disuruh kami make up. Hatta kami ada allowance make up. Tahu allowance make up tak? Bulan dia bagi allowance make up. Ya Allah, dah 90 dah. Betul macam saya Betul, Ustaz. Betul. Betul Ustaz. 3 patah dah 90 dah. Betul, Ustaz. Okey. Hatta kami diberi allowance make up. Apa hukum kami make up, Ustaz? Boleh tak boleh? Saya cakap boleh. Boleh macam mana? Saya kali make up ni menangis. Ya Allah, aku tak nak make up. Tukarkan aku kerja lain, ya Allah. Aku tak nak make up ni, dosa. Aku tak nak hias diri aku pada orang lain bukan suami aku. Nanti badan aku dibakar di hari akhirat. Aku makan daging aku sendiri dan dibakarkan badan aku sendiri. Ya Allah, aku tak nak. Make up juga. Tapi menangis. Ya Allah, aku tak nak. Ya Allah, carikan aku kerja lain. Aku tak boleh berhenti kerja. Ya Allah, aku tak ada gaji nanti. Aku banyak hutang. Saya tanya ada tak buat itu? Tak ada. Tak ada. Yang kata saya terpaksa make up, Ustaz. Make up atas dasar rela. Make upnya cair, Ustaz. Nangis. Oh, jangan. Ni make up. Apa? Nangis apa? Tak rela apa tu? Tanya kawan. Okey tak? Tengok air muka. Flawless tak? Okey tak? Macam? Rela ke menangis? Ustaz, make up tu macam kahwin paksa tak nangis. Apa Ustaz? Jarang-jarang pula. Make up menangis tu dalam kahwin paksa, Ustaz. Orang dulu-dulu apa tak? Orang dulu-dulu kan. Ada satu kakak ni. Dia tunjuk gambar kahwin dia. Maksud dululah kami pergi rumah dia. Dia, suami dia duduk sini. Orang dulu kahwin pakai simati hitam. Dia duduk sini. Pakai simati hitam juga. Dia duduk sini. Macam cerita apa tu? Pirambi tu. Pirambi duduk sini. Dia duduk sini. Pak kahwin bawa paksa. Kakak ni kata apa? Tengok ni gambar akak ni. Tengok akak duduk mana, akak ngadap mana. Tengok akak pakai simati hitam. Akak nangis tu. Akak nangis. Sebab akak kena kahwinkan dengan Abang Ali ni. Dalam hati kuota nangis-nangis pun anak lagi menam dah keluar dah. Dia cerita dia kena kahwin paksa dah. Orang dulu memang ada gitu kan. Mak paksa kahwin. Tapi tak suka. Orang sekarang tak ada lah. Jarang lah cerita tu berlaku. Jadi begitu sepatutnya lah. Kalau betul-betul rasa terpaksa buat. Okey. Saya cerita apa tadi? Alamak, saya lupa pula.
11 dan 12 Ustaz. Sama 13 pula. Sama 13. Budak perempuan yang siang daging Ustaz. Sebelah lah. Yang perempuan orang tadi, orang Ni perempuan kena siang daging. perempuan tadi, dia potong daging babi, dia menangis. Dia menangis. Jadi malam-malam ni dia nak semayang, dia takut abang dia nampak. Abang dia pun memang, kau dapat tahu memang abang dia bunuh dia kata. Memang abang dia marah. Abang dia pernah bercakap dia tak suka dengan Islam ni, pun dia tentang. Akhirnya malam-malam abang dia tidur, dia pergi keluar bilik, dia pergi dekat belakang bilik dia, ada belakang rumah dia ada pokok pisang. Kat situlah dia bentang sejadah, dia semayang. Satu hari abang dia tahu. Abang dia pergi malam-malam, dia tengah semayang. Waktu abang dia datang tu, hujan mula turun. Dia tengah semayang. Abang dia jerit kat dia, ni cerita dekat Labah ni kan, cerita. Abang dia tikam dia dengan parang. Tetak dengan parang. Itu dia kata. Tapi dengan izin Allah lah, tak berbekas oleh dia. Abang terkejut. Macam tak lut. Dia dipukul teruk sampai dia tetak dengan parang, tapi tak ada apa-apa. Kenapa? Allah yang beri mudarat, Allah yang beri manfaat. Kalau ikut adat tu mati dah. Berapa? Abang dia marah di masjid Islam. Ada orang dapat agama macam tu. Kita ni dapat agama keluar mak je, dapat Islam dah. Kita ni Islam baka. Sebab tu bila kita Islam baka ni, kita tak rasa kepedihan dapat agama. Lepas tu kita lepas keluar Islam kita buat bodoh, belajar tidak, zikir tidak, baca Quran tidak. Sembahyang subuh pun lambat, 6.30 baru nak bangun. Azan 5.55, 5.56. 6.30 baru nak bangun. Purposely kunci jam 6.30. Tahajud jangan cakap lah, tak ada dalam kamu hidup. Malah terperanjat pula pukul 4 bangun. Aku pukul 4, aku semayang, terkejut pula dia. Padahal itu tradisi orang soleh. Kenapa ni? Islam baka. Ni banyak berlaku pada Islam baka. Belajar agama tak ada. Perkara asas, la ilaha illallah pun tak erti. Ni banyak yang berlaku pada kita tau. Dia faham daripada kecil, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu dia faham. Tak payah cerita lah kalimah nafi, kalimah isbat. Perkara dia nafi, perkara dia isbat. Tak cerita dengan tu lah. Ini 13 makna yang dicerita dalam kitab ni. Inilah pada makna kalimah dan Allah yang dia kena faham. Tak rasa pun. Bukan tak rasa. Rasa nak tahu pun tidak. Okey. Tiada yang beri manfaat, tiada yang beri mudarat. Kecuali Allah. Akhir sekali, tiada yang melakukan pada kewujudan itu. Maknanya hanya Allah yang melakukan sesuatu benda yang wujud itu. Allah yang mewujudkan, dia yang memastikan benda ini wujud, dia yang menghidupkan wujud ini, dia adalah wujud, wajib bul wujud, kita ni jaizun wujud. Dia wajib ada, kita ni apa? Harus ada. Harus ni maksudnya kita boleh ada, kita boleh tak ada. Allah nak jadikan kita pun boleh, tak nak jadikan kita pun boleh. Itu namanya kita ni harus ada. Kita ni diadakan. Asalnya kita tak ada. Allah nak adakan pun boleh. Allah nak tak ada pun boleh. Tak siapa yang boleh paksa dia. Tak siapa yang boleh beri instruction pada dia. Dia tidak bergantung dengan siapa-siapa. Hanya dia yang boleh tentukan aku nak hidupkan ke tidak, aku nak matikan ke tidak. Aku nak wujud ke tidak, aku tak nak wujud ke tidak. Bila kita faham 13 makna yang dicerita dalam kitab Tauhid ini, mana kalimah la ilaha illallah ini, dengan itu kita boleh rasa ke dalam hati bila kita zikir la ilaha illallah. Kita boleh rasakan Allah beri manfaat, Allah yang beri mudarat. Tiada yang beri manfaat kepada Allah. Tiada yang beri mudarat kepada Allah. Kenapa? Ilah ni adalah Tuhan. Bila Tuhan adalah nama. Bila ada nama, mesti ada zat. Zat nama. Nama zat itu adalah Allah. Nama dia adalah Allah. Pemilik nama itulah zat tu. Apa Allah? Musamma. Tu ada isim, ada musamma. Allah itu nama khas. Isim. Dia ada pemilik dia. Pemilik apa? Allah pemilik dia. Zat Allah itu pemilik nama. Jadi bila ada nama, dia ada sifat. Sifat dia apa? Ketuhanan. Apa ketuhanan ni?
yang belah hijau belah kiri ni sifat ketuhanan. Berhak disembah, terkaya, makhluk semuanya berhajat. Dia yang wajib wujud. Itu sifat ketuhanan. Jadi, tiada yang memiliki sifat ketuhanan melainkan Allah. Hanya Allah memiliki sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan? Hanya Allah beri manfaat. Hanya Allah yang mendiamkan. Hanya Allah yang menggerakkan. Hanya Allah yang memberi rezeki. Hanya Allah yang menghidupkan. Hanya Allah yang mematikan. Hanya Allah yang menjadikan sesuatu itu berlaku pada makhluk. Itu namanya qada-qadar. Dan berlaku itu dia ada pada pengetahuan dia sejak azali. Dia ada kudrat, dia ada iradat. Itu sifat dia. Bila kita faham benda ni, kita kenal Allah. Dan kita fahamlah kalimah la ilaha illallah ni, kita faham dengan betul-betul seperti mana yang dikendaki oleh syarak. Tu guna belajar tauhid. InsyaAllah Ustaz. Tuntutan tugas, kena sign kelulusan permit kelab malam. Mana boleh? Tak boleh. Tugas tak tugas? Tak boleh. Tak boleh. Allah kata tak boleh bagi kelab malam, tak boleh ada permit judi, tak boleh mengarak. Kita bekerja meluluskan. Boleh ke kita luluskan? Atas nama kerja? Boleh ke kita luluskan? Tak boleh. Boleh. Kalau terpaksa luluskan juga menangis. Ya Allah, aku tak nak luluskan. Carikan aku kerja lain Tuhan. Tolong ya Allah, carikan aku kerja lain. Hantarkan aku pindah. Ni saya ni. Hantarkan aku pindah Tuhan. Aku tak nak masuk neraka. Tu okey. Nanti Allah akan pindahkan. Terpaksa ni maksud dia menangis. Ustaz, tapi dalam konteks kaki tangan kerajaan Ustaz, saya menurut perintah tu macam mana Ustaz? Perintah, kalau perintah betul tak apa. Tahulah dalam kerja macam tu tadi, contohlah kita terlibat dengan kelulusan pelan contoh. So dari segi teknikal pelan semuanya okey. Lepas tu kita luluskan sebab saya yang menurut perintah. Tak apa, kalau pelan tu tak ada masalah. Ada buat store, buat rumah, buat kedai, tak ada masalah. Bukan, maksudnya pelan yang contoh, okey, saya sebut katalah nak buat kuil lah contoh. Kita tak pasal-pasal, kita terlibat sebagai jurutera, kita terlibat dengan projek kuil. Kan, so tu kita pula kena sign bagilah orang kuil lain. Sebab kita, saya menurut perintah. Tak boleh. Sekarang perintah siapa dia kena ikut sebenarnya ni? Perintah manusia ke perintah Allah? Itu Allah try kita tu, Allah test kita ni. Itu Allah test kita ni. Betul? Kita meluluskan permit judi. Kita meluluskan lesen arak. Dikira bersepahat juga lah Ustaz. Memang berdosa lah. Bukan betul lagi, memang berdosa lah. Arak ni, minum tak boleh, peram tak boleh, hantar tak boleh, simpan tak boleh, sentuh tak boleh, jual tak boleh, beli tak boleh. Apa lagi? Apa saja berkaitan dengan arak ni? Kita nampak dulu, sekarang sini saya tak tahulah. Dulu, bawa van Carlsberg tu kadang budak Melayu bawa. Tahulah muka budak Melayu ni, tahu. Cakap pun cakap Melayu. Yang majoriti 99% orang Melayu dalam Malaysia ni adalah orang Islam. Dia semenanjung lah. Kalau Melayu Sabah Sarawak ni lain lah. Tapi kebanyakan mereka Islam juga. Kalau kita paksa bawa van tu, patutnya gitulah. Baru Allah pindahkan kita tempat lain. Betul tak? Ini menderita dia sikit. Yang tak menderita dia banyak. Rela dia banyak. Yang tak rela sikit je. Dah lama nak buat macam mana kerja. Siapa nak bagi anak aku makan? Nampak? Minta dengan Allah. Allah, takkan kita nak berterusan dosa. Betul tak? Maknanya kena merintih lah Ustaz. Merintih lah maknanya. Merintih. Kopok-kopok duit berhenti. Lepas tu cari kerja. Itu pun tak apa juga. Pergilah tanya dengan kawan macam mana ada kerja. Usaha lah, ikhtiar lah, doa lah dengan Allah. Kena berhenti lah. Tak boleh diam diri. Ini diam diri nak buat macam mana kerja. Nak buat macam mana kerja. Nak buat macam mana.
Dia kata nak buat macam mana, memanglah kalau kita kata macam mana, memang kita tahu apa nak buat. Itulah. Dia sebenarnya, kalau jawab dengan jujur, hati kita tak berat pada agama. Itu sebenarnya yang jujur. Kita kena jujur dengan diri kita lah. Sebenarnya apa? Hati kita tak berat dengan agama. Sebab kita dah biasa kerja benda tu berpuluh tahun. Faham Jadi, kita punya kesalahan tu dah tebal. Dia dah dikerumuni oleh tentera adat. Apa maksud tentera adat? Dia dah biasa buat benda tu bertepek. Jadi nak diungkai daripada hati ni agak payah. Kenapa? Dia telah dikuasai oleh tentera adat. Ini lagi kita tasawuf kata. Jadi kita kena memikirkan yang bagi rezeki ni Allah. Kita disuruh usaha. Cari kerja lain. Katakanlah gaji sekarang 2,000. Kerja lain dapat 1,500. Tapi kerja ni halal. Yang tadi asyik berkaitan dengan rasuah, berkaitan dengan yang tak baik, berkaitan dengan benda haram, gitu gini kan. Ni kerja gaji dia 500. Tapi kerja ni memang kita dah yakin tengok perniagaan tu okey. Halal, tak ada guna dengan syubhat, tak ada. Kita pindah. Kita cakap dengan Allah, ya Allah, aku korbankan 500 yang aku dapat ni, betul-betul nak dapat redha engkau. Dengar cakap saya, pengalaman orang lain, dia akan dapat rezeki lebih banyak. Memang kita yakin lah. Jadi banyak orang tak nak melepaskan benda haram. Kenapa? Dia tak yakin Allah yang bagi dia rezeki. Lepas tu dah kena faham tauhid ni. La ilaha illallah. Okey. Nanti minggu depan, ni kawan-kawan kita ada kerja ni. Jangan lama-lama. Saya nak rumuskan. Nanti kita baca kitab. Muka 7 ni, kitab ni. Bukan minggu depan, lagi 2 minggu. Minggu depan belajar subjek lain. Hari Ahad ni tukar-tukar. PK, Tauhid, Tasawuf. PK, Tauhid, Tasawuf. Ni minggu ni Tauhid. Jadi sekali jumpa Tauhid, kita baca balik. Pertama mengucap 2 kalimah syahadat, muka 7. Nanti saya ceritakan balik sedikit. Dan sebahagian yang kita pernah cerita kat belakang. Sebagai rumusan, apa yang ada dalam kalimah syahadat ni. Lepas tu kita tengok nanti akan datang ini sedikit penerangan dan apa rukun syahadah. Ni ada dalam kitab-kitab. Ini dulu masa ngaji usul tahqiq. Usul tahqiq ada cerita ni. Apa rukun syahadah? Apa isbat yakin zat? Apa isbat yakin sifat? Apa isbat yakin af'al? Apa isbat yakin pada Rasul dan perkhabaran Rasul? Kita ceritakan nanti lah. Ni kalau tak mengaji tak faham. Kalau baca saja tak faham. Okey. Berat sangat ke tauhid ni? Atau rasa boleh kot faham sikit insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah Boleh sikit insyaAllah. Kalau kita usaha. InsyaAllah. Kalau tumpu boleh. Khairuddin tu belajar kat mana? Belajar kat mana dulu? Dulu saya belajar di Kelang. Bukan ITM Bukan ITM Tidak. Saya industri je. Okey. Sebab nama ni macam nama kawan saya lah. Kawan saya di ITM. Khairuddin Isa je nama dia. Okey. Saya nak cakap perlahan-perlahan memahami. Kalau tak pernah belajar rukun syahadah, tak pernah belajar nafi isbat, tak pernah belajar ini tadi ni. Ini semua tak pernah belajar dengan jelas. Memang nampak kelabu sikit lah. Tapi kita tak ada pilihan, kita kena faham. Itu nama dia pengajian tauhid. Tujuan dia mengesakan Allah, menunggalkan Allah, melihat Allah dari segi tunggalnya zat dia, tunggalnya sifat dia, tunggalnya perbuatan dia, tunggalnya kesan daripada perbuatan dia. Semua tu terangkum dalam asyhadu alla ilaha illallah. Ini yang dia kata ni. Pertama mengucap 2 kalimah syahadat. Dalam ni ada 1 kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Kita dah hurai dah dengan panjang lebar, dah berkali-kali, dah berminggu-minggu. Ingat tak ada bersini kita hurai. Ni. Ni. Ingat tak? Masuk ni. Saya belum join lagi masa tu Ustaz. Oh, baru lagi
Hamidah baru lagi join Sama lah. Dalam 2 minggu. Ah. Nampak ni. Oh baru sebulan Ini dah lama ni. Ni lama. Ni makna ni. Ni makna ni. Ni makna dia. Makna uluhiyah. Ini satu nota yang penting. Ini apa maksud Allah ni tak sama dengan makhluk. Apa dia ni. Jauhar, zat, kaifah, arat. Ini dia pecahan arat semua kita cerita ni. Syirik-syirik masuk apa. Kan cerita ni. Nanti akan datang coming soon ni. Ikut kelas perlahan. Tauhid ni kita dah belajar 3 minggu sekali kita pergi. Setiap minggu hari Khamis kita belajar Paku Iman. InsyaAllah. Jangan tunggu kelas saya saja. Siang-siang ni banyak kelas, pergi ikut. Pergi cari kelas lain. Malam belajar-belajarlah tak apa. Pergi cari kelas lain, belajar tauhid. Kalau dah lama, memang lama tak belajar, kena ikut lagi banyak kelas. Supaya lebih mudah faham. Okey. InsyaAllah. Nanti jumpa. InsyaAllah. Malam. Tunggu buku Ustaz. InsyaAllah. Malam. Apa dah jumpa WhatsApp bat. Bat rajin-rajin dengan handphone bat. InsyaAllah. Kawan-kawan nak WhatsApp ni. Ustaz, dah dapat. Kalau siapa pergi kerja Bentong, kat Bentong cari dia. Orang tanya bukan mana, cakap pemuda handsome daripada Bentong. Dia lah. Dia masih lagi menggunakan Ustaz, nak tanya satu boleh Ustaz? Tanya satu Ustaz. Ya. Kita punya program tu kan? Program apa? Program latihan Quran tu, zikir. Hari ni kan dah jemaah seminggu. Besok ada taklimat. Alright, terima kasih. Pukul berapa? Ada taklimat pukul apa? 11.30? 9.30 Ustaz. Besok taklimat. Siapa yang masuk program latihan zikir dan Quran dengan saya, besok taklimat. Tak ramai lah. Perempuan ada 30 lebih, lelaki ada 10 orang. Perempuan ada berapa? 76 Ustaz. 76. Lelaki ada 10 orang. 12 orang. 12 orang. Jadi besok nanti saya bagi link lah. 9.30 kita ada taklimat. Kita nak cerita progres macam mana, apa benda yang kita nak buat selepas ini lah. Sebenarnya terlibat yang 86 orang saja. Orang tak terlibat Okey. Bagaimana dengan penyertaan tu Ustaz? Penyertaan tu macam mana? Penyertaan apa? Penyertaan yang kata yang taklimat untuk esok tu. Penyertaannya terbuka kepada terbuka pada ahli kelas ni lah. Okey, yang saya masuk dalam link tu ke, yang link grup bukan. Zikir tu ke? Yang masuk dalam grup, yang ikut kelas. Dia ada satu program khas latihan yang kita buat lah. Ada 80 orang terlibat. So besok boleh kita masuk lah Ustaz ya? Besok yang terlibat dengan program dulu masuk. Yang lain tu nanti kemudian. Lakus. Ada satu grup nama Lakus. Latihan baca Quran dan zikir harian. Ada tugasan yang kita beri lah. Jadi mereka dikendaki istiqamah. Link yang sama. Link yang sama. Yang lain. Itu link tu tak dibuka pada orang lain. Hanya pada peserta yang masuk latihan saja. InsyaAllah. Okey. Nanti jumpa lah malam ni. Maghrib. InsyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Apa maaf, masih banyak kurangan. Wabi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. 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 Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله